Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan lagi dalam majlis ilmu pada kali ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Insya-Allah pada kali ini seperti biasa kita akan membaca sambungan hadis daripada kitab Al-Ahadithul Muntakhabah, hadis yang ke-224 yang bertajuk kepentingan sifat kasih sayang dalam kehidupan. Kita baca dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة رواه البخاري. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa seorang badui telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Adakah Tuan mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka." Maka Nabi SAW menjawab, "Apakah yang boleh aku lakukan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut sifat kasih sayang daripada hatimu?" Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang kita bacakan tadi jelas menceritakan keadaan bagaimana seorang lelaki badui telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Adakah kamu mencium anak?" Dan dia juga menceritakan bahawa mereka tidak mencium anak-anak. Ya, bermakna dalam masyarakat badui tidak menjadi budaya mereka untuk mencium anak-anak mereka. Maka apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyebut, apa yang boleh aku lakukan jika Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut kasih sayang daripada hatimu. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan kita dapat fahami bahawa kasih sayang ni sebenarnya satu anugerah istimewa yang Allah berikan kepada kita. Tempatnya di hati, tetapi bukan untuk disimpan, bukan untuk dipendamkan. Tapi kasih sayang ni untuk kita hayati, untuk kita amalkan, untuk kita sebarkan dalam kehidupan kita seharian, dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk ini kalau kita lihat seperti kedengarannya seperti tajuk yang ringkas, yang mudah, tetapi yang mudah inilah sebenarnya kadang-kala susah untuk diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena beri perhatian dan kita perlu untuk berusaha mengamalkan sifat kasih sayang dalam kehidupan kita seharian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita perlu berkasih sayang? Kenapa kita perlu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita supaya mereka ini telah terbiasa terdidik dengan kasih sayang? Yang pertamanya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita berkasih sayang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sendiri bersifat penyayang dan Allah suka kepada hamba-Nya yang berkasih sayang dan penyayang. Jadi kita lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dan yang kedua, kerana kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedia maklum Rasulullah ini adalah suri teladan, perlu kita contohi setiap perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri sangat penyayang dan sentiasa menyebarkan kasih sayang, yang mana kita selalu baca daripada sirah Rasulullah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat mengasihi anak-anak yatim. Rasulullah juga sangat berlemah lembut dengan orang tua, Rasulullah juga sangat mengasihi jiran tetangga dan juga fakir miskin.
Kita biasa dengar dan biasa baca Rasulullah selalu meluangkan masa berada dalam kalangan fakir miskin ya. Jadi kita nampak di sini sifat prihatin dan penyayang Rasulullah SAW kepada golongan yang kurang berkemampuan. Jadi kita kena ikut ya sunnah Rasulullah SAW sebagai tanda cinta kita kepada baginda. Ya, jadi Rasulullah SAW ni sebenarnya telah menunjukkan contoh ya kasih sayang yang terbaik yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian. Antaranya ya diceritakan dalam hadis bagaimana seorang lelaki Badui telah bertemu Rasulullah dan pada ketika itu ya beliau telah menarik kain rida yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam keadaan yang kasar. Jadi kain rida ni tuan-tuan dan puan-puan adalah sejenis kain yang kesat yang mana kalau ditarik dengan kasar maka akan tinggalkan bekas. Jadi maksudnya dalam cerita ini berbekaslah leher baginda SAW. Tapi apa yang berlaku? Rasulullah SAW tidak pun memarahi badui tersebut, malah Rasulullah telah menghadiahkan kain rida itu kepada beliau. Masya Allah ya, hebat akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita berada di tempat Rasulullah, bagaimana agaknya? Bolehkah kita ni bersabar? Bersabar ya, menahan kemarahan ya. Mungkin kita tidak melakukan sebaik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu bukan satu perkara yang mustahil ya. Kita boleh cuba dan kita boleh praktikkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang penting kita ada sifat penyayang dalam diri kita. Kemudian diceritakan lagi ya dalam hadis yang lain bagaimana seorang wanita tua yang selalu menyakiti Rasulullah SAW, yang mana dia selalu meletakkan duri ataupun najis di jalan yang dilalui oleh baginda. Tetapi apa reaksi Rasulullah? Rasulullah tidak memarahi ataupun membalas perbuatan wanita tersebut. Malah apabila wanita ini sakit, Rasulullah SAW telah pergi ke rumahnya menziarahinya ya, dan menunjukkan sifat kasih sayang sesama manusia. Jadi kesannya ya wanita ini telah insaf dan akhirnya memeluk Islam. Jadi kita tengok di sini ya kehebatan akhlak Rasulullah, dakwah bil hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menarik ya hati wanita tadi yang telah menyentuh hatinya dan akhirnya ya membawa dia kepada agama Islam ya. Masya Allah, hebat sekali apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan mengamalkan akhlak mahmudah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya selain daripada itu kita perlu hidup berkasih sayang, tidak boleh hidup bersendirian, sorang-sorang. Ya, kita perlukan orang lain yang mana kita perlu hidup dalam keadaan tolong-menolong, bertolak ansur. Ya, yang mana di sini bermaksud kasih sayang ini bukan sekadar keperluan batin, tapi juga keperluan zahir yang kita perlukan untuk memudahkan urusan kita seharian ya. Maknanya hidup kita ni akan jadi lebih mudah jika kita kaya dengan kasih sayang. Akan lebih teratur, akan lebih lancar urusan seharian kita ya apabila disertakan dengan kasih sayang ya. Dan jangan kita lupa bahawa kasih sayang ini sebenarnya adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan ya dalam kehidupan kita. Satu perkara lagi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita perlu amalkan kasih sayang dalam kehidupan kita untuk mengelakkan berlakunya huru-hara ya dan kacau bilau dalam kalangan masyarakat. Cuba tuan-tuan dan puan-puan renung-renungi dalam kehidupan kita seharian terlalu banyak kes yang menyedihkan kita, kes jenayah ya seperti ragut, kes rompakan, mencuri ya, langgar lari dan perkara ini berlaku ya setiap hari dalam kehidupan kita ya kerana kurang penghayatan terhadap kasih sayang. Sebab kalau kita ni betul-betul mengamalkan kasih sayang sesama manusia, maka pastilah sukar untuk kita melakukan perkara-perkara yang sedemikian ya. Jadi untuk menghentikan ya keadaan-keadaan ini yang tidak
disenangi oleh semua manusia secara amnya. Ya, sepatutnya kita selalu menyebarkan kasih sayang, mengamalkannya dalam kehidupan sesama manusia. InsyaAllah kita boleh hidup dengan lebih aman dan harmoni walaupun kita hidup dalam pelbagai bangsa dan keturunan yang berbeza. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, selain daripada itu kita perlu berkasih sayang, kita perlu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita terutamanya supaya kita dapat mendapat dua kebaikan daripada perbuatan tersebut. Kebaikan yang pertama ialah untuk anak-anak kita. Anak-anak kita dapat mengenal erti kasih sayang, dapat menjiwai kasih sayang dan akhirnya nanti mereka dapat menjadi seorang yang penyayang, mempraktikkan kasih sayang ini dalam kehidupan mereka. Jadi kita pun sedia maklum dalam kehidupan hari ini kita lihat ramai manusia yang mengeluh berkaitan dengan masalah-masalah rumah tangga sebagainya. Ada isteri mengeluh suaminya kurang kasih sayang, kurang menunjukkan perhatian dan juga kemesraan dan suami juga merungut sedemikian juga isteri kurang menunjukkan kasih sayang menyebabkan hubungan menjadi hamba. Begitu juga dengan hubungan dengan anak-anak. Jadi di sini kita nampak perlunya kita faham bahawa kasih sayang ini perlu untuk disuburkan dari masa ke semasa. Tidak boleh dibiarkan terpendam dalam hati dan akhirnya menyebabkan kesan-kesan yang negatif dalam kehidupan kita. Jadi ajak anak-anak kita tentang kasih sayang, tunjukkan kasih sayang kepada mereka supaya mereka mempunyai jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang yang sihat, jiwanya bukan hanya fizikalnya saja dan ini memberikan kebaikan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Bagi ibu bapa pula kita juga dapat kebaikan. Itu yang saya sebut tadi, dua kebaikan. Satu untuk anak, satu lagi untuk ibu bapa. Untuk ibu bapa sebenarnya perlakuan menunjukkan kasih sayang, kita ambil contoh dengan pelukan dengan ciuman tadi boleh menghilangkan keresahan, kesusahan, kesulitan kita dalam kesibukan kita seharian. Yang mana apabila kita peluk anak kita cium anak kita, akan datanglah ketenangan dalam jiwa kita seolah-olah dicabut segala masalah yang mana kita depani pada hari itu. Jadi kita kena selalu amalkan peluk anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan hari ini dah peluk anak ke belum? Dah berapa kali peluk anak? Jangan kita segan tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita rasa berat, rasa malas untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Malah inilah yang membantu untuk melahirkan modal insan yang terbaik, yang membantu untuk menjadikan jiwa anak-anak kita ini kaya dengan kasih sayang dan sentiasa sihat dalam meneruskan kehidupan mereka. Jadi dalam hal ini ibu bapa perlu memainkan peranan dan tunjukkanlah kasih sayang sesama suami isteri. Anak-anak melihat anak-anak belajar dan anak-anak juga akan mempraktikkan perkara yang sama dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat pula bagaimana kasih sayang ini sebenarnya memudahkan hidup kita. Kita ambil contoh kalau kita sakit, siapa yang nak bantu kita? Mungkin saudara mara kita, mungkin sahabat handai kita akan bantu kita tanpa bayaran. Selalunya yang membantu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak meminta sebarang bayaran. Bawa kita ke hospital, kumpul dana, derma untuk rawatan dan sebagainya. Perkara ini berlaku kerana adanya kasih sayang. Begitu juga kita ambil contoh kalau kita dalam kesusahan, kereta kita rosak di tepi jalan, siapa yang akan datang bantu kita? Insan-insan mulia yang ada perasaan kasih sayang, ada keprihatinan untuk membantu sesama manusia. Kadang-kadang mereka ni bantu tanpa mengharapkan sebarang balasan berbentuk keuangan, berbentuk material dan sebagainya. Segala-galanya dilakukan kerana Allah
kerana adanya kasih sayang. Ya, begitu juga kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Pada ketika ini kita dapati ada ya insan-insan yang datang ya menemui kita, yang memberi semangat pada kita, yang sentiasa memberi sokongan untuk kita bangkit, untuk kita meneruskan kehidupan ya dengan sebaik-baiknya. Jadi perkara-perkara ini tidak dapat dilakukan ya tanpa adanya kasih sayang dalam jiwa manusia. Jadi kita perlu memperkukuhkan ya perasaan kasih sayang itu, perlu terus disuburkan, perlu terus dikembangkan ya, disebarkan antara sesama manusia ya. InsyaAllah hidup kita tu akan lebih bermakna. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ya Rasulullah sendiri dalam kehidupan baginda menunjukkan kasih sayang ya pada setiap masa, dan cara Rasulullah menunjukkan kasih sayang ini pelbagai ya, dan kita pun kena tahu supaya kita boleh ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah ya melalui pelukan dan ciuman. Maknanya yang ini antara yang disebutkan dalam hadis tadilah. Rasulullah SAW digambarkan sentiasa mencium cucu-cucu baginda, yang mana dalam satu hadis disebutkan bahawa Rasulullah mencium Hasan, cucu baginda ya, dalam kehidupan ia menjadi suatu rutin yang biasa bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, Rasulullah selalu mengusap kepala kanak-kanak. Ya, jadi kita biasa juga membaca ya sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila bertemu dengan anak-anak yatim, maka baginda mengusap kepala dengan penuh kasih sayang dan baginda mendoakan. Jadi kita perlu jadikan ini sebagai amalan kita juga, yang mana kalau kita jumpa anak kanak-kanak ataupun anak-anak yatim ya, termasuk anak-anak kita sendiri, kita usaplah kepala mereka dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh kelembutan. Tapi janganlah usap dengan cara yang kasar ya, dengan cara yang menyakitkan sehingga tidak disukai oleh kanak-kanak, kerana perkara itu tidak menyenangkan mereka. Jadi kita kena berpada-padalah ya, kalau nak usap tu usap dengan kelembutan. InsyaAllah ya boleh mendatangkan kesan yang baik pada jiwa anak-anak. Mereka rasa mereka diberi perhatian, mereka rasa dihargai, insyaAllah. Baik, cara yang ketiga yang Rasulullah buat ialah mengusap pipi kanak-kanak ya. Jadi ada diriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW apabila berjumpa kumpulan kanak-kanak yang ramai, maka Rasulullah SAW mengusap pipi mereka seorang demi seorang. Masya Allah, hebat akhlak Rasulullah SAW ya, begitu sabar Rasulullah sehingga kan mampu untuk mengusap pipi mereka ya satu persatu ya, sebab perkara ini bukan semua orang boleh buat ya. Mungkin ada yang terlalu sibuk ya, tidak ada masa untuk melayan kanak-kanak ya, tetapi Rasulullah meluangkan masa ya hanya untuk mengusap pipi anak-anak dengan penuh kasih sayang, sebab perkara itu penting ya dalam proses kanak-kanak membesar. Jadi kita pun macam itulah, dalam kehidupan kita seharian kita cubalah ya usap pipi anak kita selain daripada pelukan dan ciuman ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya yang keempat ya, yang keempat ni panggilan ya, melalui panggilan yang baik dan mulia. Rasulullah mengamalkan ya panggilan nama yang baik yang mempunyai makna-makna yang mulia. Jadi boleh aja nak panggil dengan nama manja ya, tetapi biarlah nama itu ya sesuatu perkara yang disenangi oleh anak-anak ya, dan juga mendoakan anak-anak dengan perkara yang baik-baik ya, sebab panggilan kita pada anak-anak ni adalah merupakan satu doa ya. Jadi panggillah anak-anak kita dengan panggilan yang baik dan mulia. InsyaAllah mereka juga akan sukai ya, dan mereka akan membesar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Baik, seterusnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah Rasulullah sabar melayani
anak-anak, ya, yang mana diceritakan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah satu ketika, ya, ketika solat Rasulullah sujud dalam keadaan yang sangat lama, ya, kerana pada ketika itu cucu baginda SAW telah berada di atas belakang baginda, ya, sehingga kan para sahabat pada ketika itu tertanya-tanya, ya, apa yang berlaku sehingga sujud Rasulullah sangat panjang. Apabila selesai solat, maka Rasulullah menceritakan bahawa Rasulullah, ya, berhenti seketika, ya, membiarkan cucu berada di atas belakangnya supaya tidak mengganggu, ya, cucunya ketika itu. Jadi ini menggambarkan sifat kasih sayang yang sangat hebat, ya, dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita sebagai umat Islam merasa sangat mengkagumi, ya, kasih sayang yang Rasulullah tunjukkan kepada cucu baginda. Maka begitulah juga dalam kehidupan kita seharian, ya. Sepatutnya kita pun menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga kita, tak kiralah sama ada anak-anak ataupun cucu-cucu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang seterusnya persoalan bagaimana untuk kita suburkan kasih sayang. Yang pertamanya ialah kita dalam hubungan kita, dalam urusan kita sama manusia ini, janganlah kita lakukan urusan itu dengan bergantung kepada alasan-alasan material ataupun wang ringgit semata-mata. Maknanya di situ kalau kita nak berurusan sama manusia itu wajar, ya, dan perlu ada kasih sayang dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Kita ambil contoh, ya. Sebagai contoh yang pertama, kalau kita beli nasi lemak daripada seseorang, ya, daripada seorang makcik di gerainya, kita bukan sekadar membeli makanan itu untuk memenuhi hajat kita, untuk beli, ya, dan dia pun bukan sekadar hanya menjual, ya, tetapi ia merupakan satu hubungan yang sepatutnya berterusan, yang mana kita apabila kita membeli itu kita turut menyertakan dengan doa kepada makcik tersebut. Sebagai contohnya kita doakan, ya Allah, limpahkanlah rezeki makcik ini. Jadi kita tak rugi untuk mendoakan orang lain, kerana doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita juga. Jadi selalulah mendoakan orang lain dengan kebaikan. Yang itu adalah manifestasi kasih sayang, ya, sesama saudara ataupun sesama manusia. Jadi hubungan itu tidak sepatutnya hanya selesai selepas urusan membeli tadi, tetapi diteruskan dengan perasaan kasih sayang sesama saudara. Baik, contoh seterusnya, apabila kita dalam keadaan kesusahan, kita bagi contoh tadi, ya, bagaimana kalau kereta kita rosak, ya, dan ada orang yang datang, ya, bersusah payah membantu kita, ya, sehingga kan masanya banyak dihabiskan untuk bantu kita tadi. Sepatutnya, ya, tidak hanya kita membalas dengan ucapan terima kasih saja, tapi sebaliknya kita iringkan dengan doa, ya Allah, permudahkan urusan insan yang berhati mulia ini, berkatilah hidupnya. Kemudian, ya, mungkin juga kalau kita jumpa kucing-kucing, ya, yang dalam kesakitan, luka, ya, dan sebagainya, kita tidak hanya merawat kucing tersebut, ya, tetapi kita juga, ya, turut mendoakan, ya, ya Allah, sembuhkanlah kucing ini, ya, dan hilangkanlah kesakitannya. Itu menunjukkan kita ini berjiwa penyayang, ya. Jangan kita hanya menganggap perkara ini satu perkara yang kecil yang tidak perlu diberi perhatian, ya, sedangkan hidup kita akan lebih sempurna, ya, akan lebih bermakna, ya. Tak kiralah sama manusia ataupun sama makhluk lain, apabila adanya kasih sayang yang subur dalam hati kita, ya. Jadi dalam kehidupan kita seharian ni, kita memang tidak boleh memisahkan diri kita daripada perasaan kasih sayang, ya. Dan kasih sayang yang Allah kurniakan dalam jiwa kita itu, dalam hati kita itu, janganlah kita persiakan. Jadi kita cuba untuk meluaskan silaturahim, ya, sesama manusia, meluaskan persahabatan, ya, sesama insan walaupun berlainan agama, bangsa, keturunan dan sebagainya.
ya, insya-Allah akan mewujudkan satu masyarakat yang lebih penyayang, yang lebih harmoni, yang boleh hidup dalam keadaan aman, damai, dan dapat mengelakkan berlakunya perselisihan, permusuhan, ya, dan juga akan menyebabkan kita berada dalam suasana hidup yang penuh dengan ketenangan, ya, dan juga kebahagiaan. Kadang-kala tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang selalu merungut, hidup tak bahagia, hidup selalu dalam keluh kesah, hidup sentiasa dibebani dengan masalah dan stres, ya. Cuba kita selidiki, adakah kita ni sebenarnya uh, banyak mengamalkan ataupun menghayati sifat-sifat mahmudah. Kalau Allah berikan kita kasih sayang, apa yang kita lakukan? Perasaan kasih sayang itu bagaimana kita sebarkan kepada orang lain. Apa yang kita lakukan dengan perasaan kasih sayang yang Allah anugerahkan dalam diri kita? Sepatutnya kasih sayang ini kunci kepada kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, Kasih sayang ini boleh memandu kita untuk melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan, untuk membantu insan lain, untuk memudahkan urusan insan lain, dan juga untuk ketenangan diri kita sendiri. Dengan melakukan perkara-perkara ini, insya-Allah Allah akan membalasnya dengan memberikan kepada kita kelapangan dalam hati kita, dalam jiwa kita, yang mana kita rasa kehidupan kita ni mudah untuk kita lalui. Semua urusan yang kita lakukan juga lancar, dan tidak ada sebarang masalah, kerana kita ini orang yang menghayati kasih sayang, orang yang menyebarkan kasih sayang sesama insan, dan sentiasa berusaha untuk menyayangi insan lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini kita bermula daripada rumah kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, kita zahirkan kasih sayang sesama ahli keluarga kita, sesama suami isteri, sesama anak-anak, dan kalau selama ini rasa kurang zahirkan kasih sayang itu, mungkin inilah titik permulaannya. Kita kena mulakan daripada sekarang, daripada hari ini, untuk mendidik anak-anak kita supaya sentiasa berkasih sayang sesama ahli keluarga, dan kasih sayang yang rapat itu insya-Allah akan menghasilkan mewujudkan rumah tangga yang aman damai, yang sakinah, yang tenang, yang penuh mawaddah dan rahmah, dan insya-Allah anak-anak juga akan membesar menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang mana mereka ini sendiri kaya dengan kasih sayang dan akan terus dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Rasanya tuan-tuan dan puan-puan cukup setakat ini dulu untuk kali ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincangkan tajuk yang lain pula. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perbincangan yang kita bincangkan pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, dan juga mudah-mudahan kita berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat meneruskan kehidupan kita ini dalam keadaan yang tenang dan juga bahagia dari dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.